Tahun 2023, kita dah masuk ke satu tahun di mana semuanya di hujung jari. Zaman teknologi dah sekarang ni. Tak ada dah cara-cara lama. Sebab semua rakyat Malaysia ada telefon sendiri ataupun ada telefon pintar. Di mana telefon pintar ni lah tempat engkau memilih apa saja yang kau nak. Aku boleh cakap benda ni lah yang akan membuatkan hidup kau senang. Lapar lah perut. Engkau pun tekan je, pap, kejap-kejap makanan sampai. I rasa nak shopping lah hari ni. Engkau tekan je, dah tak payah dah nak pergi shopping kompleks ke apa, kau tekan je tiba-tiba sampai. Marilah sampai peti sejuk apa semua. So semuanya zaman teknologi. Tetapi teknologi pun, walaupun kita terpaksa berkembang mengikut zaman tu, jangan sesekali kita lupa adat resam kita. Sesuatu bangsa tu dia ada sejarah dia, dan jangan kita lupakan sejarah. Sebab tanpa sejarah, ke manalah kita nak pergi? Kita takkan tahu hala tuju kita, ataupun kita takkan jumpa jalan pulang yang sebenar. Dan itulah yang cuba diperjuangkan oleh Cikgu Syalini kita ni. Dia dah mempunyai pengalaman hampir 15 tahun mengajar budak-budak baru, generasi baru ni, cara tarian tradisional. Dan bukan fokus kepada tarian tradisional Melayu saja. Cikgu Syalini ni sebab pengalaman dia, dia boleh ajar tarian tradisional India boleh, tarian tradisional Cina boleh. Aku boleh cakap kalau kat Malaysia ni, pelbagai jenis tarian yang tradisional, Cikgu Syalini ni dah faham dah. Sebab apa? Sebab dia bukan sahaja mengajar tarian, dia mengajar sekali asas sejarah daripada mana tarian tu tercipta. Setiap gerak langkah tu mempunyai maksud dia yang tersendiri. Engkau tak boleh hentam je. Dia sama juga macam nyanyian. Engkau mana boleh masuk akademi Fantasia, kau bajet suara kau dah best, menyanyi kat bilik air je, pergi kelas belajar vokal tak nak. Lepas tu bila kau nyanyi, itu yang keluar suara itik tu. Bila kau tarik je, dia jadi macam tu. Sama juga dengan tarian. Tarian ni pun engkau tak boleh bajet yang orang cakap je, macam mana tarian ulik mayang. Engkau pun pandai je lah, hentam je lah, pusing tangan, kononnya dah lembut lah. Tetapi bak kata Cikgu Syalini, kenapa tangan kau kena angkat ke belah kiri, kenapa tak belah kanan, dan kenapa bila rentak tu bunyi macam ni, engkau kena goyangkan kepala. Sebab tarian pun membawa maksud yang tersendiri. Dan disebabkan ilmu dan juga kemahiran yang dimiliki oleh Cikgu Syalini ni lah yang telah membuatkan dia dapat banyak jemputan ke event-event kebudayaan, ke event perayaan. Contohnya Tahun Baru Cina, ada Cina-Cina ni jemput untuk Cikgu Syalini ni mengajarkan tarian tradisional bangsa Cina. Dan kalau Taipusam ataupun aku boleh cakap Deepavali pula, ada juga kaum India yang sanggup upah ataupun ajak Cikgu Syalini ni untuk mengajar anak-anak mereka cara tarian tradisional kaum India. Dan kalau hari raya pula, itu tak asing lagi lah. Memang kemahiran Cikgu Syalini ni lah. Setiap kali ada event dekat shopping kompleks ke, kalau tak pun event-event kebudayaan ke, memang Cikgu Syalini lah yang orang akan cari. Dan disebabkan itulah dikatakan ada satu hari Cikgu Syalini dapat satu jemputan untuk menghadiri satu event kebudayaan yang akan berlangsung selama seminggu. Di mana? Di negeri Pahang, guys. Dan bila Cikgu Syalini dapat jemputan tu, pada awalnya Cikgu Syalini agak berat hati. Sebab apa? Sebab tempoh event tu agak lama, memakan masa hampir seminggu. Jadi Cikgu Syalini ni terpaksa membahagikan masa dia. Kalau dia dah pergi kat Pahang tu untuk menyertai event kebudayaan ni selama seminggu, dah macam mana dengan pelajar-pelajar dia? Yang siapa pula yang nak ajar kan pelajar-pelajar dia? Terpaksalah dia tutup studio dia yang terletak kat Semenyih tu selama seminggu juga. Jadi dia berbincanglah dengan orang ataupun event organizer yang nak menganjurkan majlis kebudayaan ni, yang inginkan Cikgu Syalini mengajar lebih kurang 30 pelajar-pelajar dia cara tarian-tarian tradisional. Jadi selepas dah berbincang apa semua, offer ataupun tawaran yang diberikan kepada Cikgu Syalini agak memuaskan hati Cikgu Syalini. Lalu sebabkan tak fikir panjang, Cikgu Syalini pun bersetuju untuk menghadiri event kebudayaan tradisional yang diadakan di salah sebuah tempat yang agak terpencil yang terletak dekat negeri Pahang. Dan di situlah aku boleh katakan pengalaman yang agak menyeramkan yang dihadapi oleh Cikgu Syalini kita, guys.
Nak dijadikan cerita, lepas Cikgu Syalini dah bersetuju apa semua, dia pun dah berbincang dah dengan Encik Mustafa kita ni. Encik Mustafa ni aku tak beritahu korang lagi kan. Dia merupakan pengurus bagi acara event kebudayaan ni. Jadi dia tugaskan Cikgu Syalini kita ni daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari tu Cikgu Syalini ditugaskan untuk mengajar peserta-peserta ataupun budak-budak yang ada kat event ni cara-cara tarian tradisional Melayu. Sebab event ni sebenarnya 2 hari je. Bermula pada hari Sabtu dan juga Ahad je. Tetapi Cikgu Syalini dibayar ataupun ditugaskan selama 5 hari tu dia kena ajar budak-budak ni. Walaupun 5 hari, tetapi bagi Cikgu Syalini sebenar-benarnya kalau budak tu ada asas tarian, senanglah sikit nak ajar. Tapi katalah kan untuk event kebudayaan ni, budak-budak yang turut serta ni langsung tak ada asas tarian, memang 5 hari tu sebenarnya tak cukup. Tetapi Cikgu Syalini menyahut cabaran. Sebenarnya bukan sahut cabaran sangat, sebab Encik Mustafa kita ni memberikan tawaran ataupun bayaran yang agak lumayan bagi Cikgu Syalini ni. Jadi selepas dah tahu apa semua nak buat, hari Ahad tu pukul 9 pagi daripada Semenyih tu, Cikgu Syalini kita ni bawa lah kereta dia menuju ke alamat yang telah diberikan. Jadi dalam perjalanan tu, sebaik saja dia sampai dekat Bandar Kuantan tu, memakan masa hampir 45 minit pula untuk menuju ke tapak event ataupun tempat lokasi di mana Encik Mustafa ni cakap majlis kebudayaan tu akan berlangsung. Jadi selepas Cikgu Syalini kita ni, kalau dekat Bandar Kuantan tu, dia memang fasih, dia memang tahulah dah beberapa kali dah dia pergi. Tetapi alamat ataupun lokasi yang diberikan ni, kawasan dia agak terperosok sikit. Dia pedalaman sikit. Jadi beberapa kali juga yang sepatutnya memakan masa 45 minit, dah jadi 1 jam setengah dah. Kejap tersalah masuk sempang lah. Cikgu Syalini ni terpaksa pula call Encik Mustafa kita ni, tanya pula dia, betul ke alamat ni kan? Saya dah tersesat kat hutan mana dah. Selepas dah bertekak apa semua, alhamdulillah akhirnya Cikgu Syalini pun tibalah dekat lokasi tu. Dan Cikgu Syalini cakap sebaik saja dia tiba dekat lokasi tapak event tu, dia boleh nampak ada beberapa biji rumah macam rumah teres, beberapa biji. Dan dia boleh nampak lah ada pentas yang Cikgu Syalini pada masa tu dia fikirkan kemungkinan pentas ni lah yang akan diadakan majlis kebudayaan tu. Dan Cikgu Syalini pun berjumpalah dengan Encik Mustafa, bersuai kenal apa semua. Encik Mustafa cakap memang betul pun pentas yang telah disediakan ni untuk acara pada hari Sabtu dan juga Ahad. Tetapi Cikgu Syalini tak boleh mengajar tarian dekat atas pentas tu sebab pentas tu belum siap. Jadi Cikgu Syalini disediakan satu dewan berdekatan, aku boleh cakap bersebelahan dengan pentas yang telah dibuat tu. Dekat dewan tu lah Cikgu Syalini akan gunakan untuk mengajar budak-budak ni asas tarian tradisional sebelum menjelang ke hari Sabtu tu, ke hari event tu lah. Jadi selepas Encik Mustafa dah tunjuk dah dekat mana dewan, lepas tu acara tu nanti akan berlangsung macam mana, apakah tugasan yang Cikgu Syalini kita ni kena buat. Sempat pula tu berkenalan pula dengan 30 orang pelajar yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Cikgu Syalini ni berkenalan lah. Encik Mustafa ni cakap lah dekat Cikgu Syalini, inilah budak-budak yang awak kena ajar. Ada setengah tu memang ada asas tarian, ada setengah lagi memang tak reti menari pun. Jadi saya harap dengan pengalaman awak Cikgu Syalini, saya sanggup bayar awak ni sebab saya tahu awak yang terbaik. So saya harap daripada tempoh seminggu ni menjelang ke hari event ataupun menjelang ke majlis tu, awak mampulah didik diorang ni untuk menjadi seorang penari yang berjaya. Jadi Cikgu Syalini pun dah bersemangat lah. Dalam hati dia, aku tahu ni, tetapi aku penat Mat. Aku dah lah baru sampai, engkau tunjukkan aku semua tempat, pergi sana pergi sini, berkenalan lah. Padahal esok masih ada, boleh tak aku nak rehat dulu? Jadi lepas Encik Mustafa ni tak erti bahasa, dah bawa merata dah terangkan macam-macam kat Cikgu Syalini, barulah dia bawa Cikgu Syalini ni menuju ke homestay dia. Dan homestay Cikgu Syalini ni tak jauh pun daripada kawasan dewan tu, betul-betul terletak di belakang dewan tu je. Dan rumah 2 tingkat tu hanya ada sebiji je dekat situ. Jadi Cikgu Syalini sempatlah juga tanya Encik Mustafa, Encik Mustafa, kenapa saya kena tinggal rumah besar ni Dah lah saya seorang. Tadi pun time saya masuk kawasan event ni, saya nampak ada berderet rumah teres kecil-kecil, cantik-cantik kat depan tu kan. Kenapa tak letakkan saya kat depan tu? Lalu Encik Mustafa pun teranglah kan kat Cikgu Syalini, macam ni Cikgu Syalini, sebabkan saya yang menganjurkan event ni, saya tahulah, lagipun rumah ni senang untuk cikgu. Rumah ni dekat dengan dewan. Kalau cikgu duduk kat rumah
teres depan tu, takkanlah cikgu nak menapak daripada rumah tu ke dewan ni setiap hari. Dah lah 20 minit cikgu, jauh tau tu. Lagipun cikgu Syalini ni tetamu kami, dah lah cikgu datang daripada jauh. Takkanlah kami nak kasih cikgu rumah teres dekat depan tu. Itu semua pelajar-pelajar duduk situ. Kan nanti setiap malam bising diorang tu, bukan letih senyap cikgu. Baiklah cikgu duduk kat rumah ni senang. Setiap hari cikgu menapak kaki tak sampai 5 minit dah sampai dewan dah. Jadi selepas Encik Mustafa dah terangkan macam tu, barulah lega sikit hati cikgu Syalini ni. Bukan apa, rumah tu cantik je, tak ada menyeramkan pun. Tapi dia pelik lah sebab kawasan tu dah lah dia tak pernah datang. Tiba-tiba Encik Mustafa ni tahu dia datang seorang, tapi kasih rumah tak ingat dunia punya besar kan, sampai 2 tingkat. So dia nak tahulah juga kenapa dia dapat rumah ni, kenapa dia tak duduk rumah teres tu. Dan memang betul jugalah, kawasan rumah cikgu Syalini ni memang dekat dengan dewan tu. Jalan kaki 2 minit ataupun 5 langkah je dah sampai dah dewan tu. Betul-betul kat belakang dewan. Jadi selepas dah ditunjukkan dekat mana homestay apa semua, cikgu Syalini pun berehatlah pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab keesokan harinya, hari Isnin tu, dah mula dah tugasan pertama cikgu Syalini mengajar budak-budak ni asas tarian tradisional Melayu, guys. Sesi latihan kelas tarian yang pertama telah pun bermula. Pada hari Isnin tu bermula pukul 8 malam sehingga pukul 11.30 malam. Cikgu Syalini mengajar 30 orang yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan, yang mana ada asas di belah kanan, yang mana tak ada asas di belah kiri. Cikgu Syalini mengasingkan supaya pelajar-pelajar ni yang mana tak reti nak menari langsung ni, dapat Cikgu Syalini memberi perhatian yang lebih. Yang dah mana ada asas ni senang sikit, Cikgu Syalini tak ada masalah sangat. Tetapi yang mana budak-budak lelaki lah terutamanya nak menari tarian tradisional Melayu ni, walaupun engkau anak jantan, tetapi waktu kau menari tu, Cikgu Syalini tak boleh lah kalau tengok kau menari macam kayu. Tangan tu kena lentik, kena lentuk betul. Tak boleh macam sakit mata Cikgu Syalini ni. Cikgu Syalini ni walaupun dalam lemah lembut, walaupun dia seorang cikgu yang baik, tetapi masa dia mengajar, kau janganlah main-main. Korang pernah tengok tak Syafinas tu, waktu dia mengajar orang vokal, macam mana garangnya dia? Macam itulah juga Cikgu Syalini kita ni. Kalau dalam kelas dia kau main-main, hari pertama lagi memang kau makan-maki lah. Dan itulah yang terjadi. Pada hari Isnin tu, latihan pertama tu pun dah ada dah beberapa pelajar, tak kisahlah laki perempuan, dah kena maki dah dengan Cikgu Syalini ni. Sebab apa? Sebab membuat kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Dah ajar jangan buat macam tu, tetap buat macam tu. End up Cikgu Syalini pun teruslah jerit kat budak-budak ni. Saya dibayar tau datang sini. Kalau awak nak belajar, awak belajar betul-betul. Kalau tak, jangan buang masa saya. Saya ni melakukan tugas saya ni untuk mengajar awak menari. Kalau awak langsung tak minat, langsung tak ada usaha, belah daripada sini. Jangan buang masa saya pun tak nak buang masa awak. So korang boleh bayang tak betapa garangnya Cikgu Syalini kita ni. Hari pertama pun dah kena makan maki, hari kedua tak payah cakap lah. Kalau kau buat kesilapan yang sama lagi, memang pisang lah hidup kau kat situ kan. So dah marah, dah mengajar apa semua, jam pun dah menunjukkan pukul 11 malam. Jadi hari pertama tu pun habis macam biasa. Pelajar-pelajar yang 30 orang ni pun dah kepenatan apa semua, mereka pun dibenarkan pulang. Tetapi Cikgu Syalini ni sempatlah cakap, esok saya harap semua pelajar saya ni tolonglah sampai awal. Ini baru hari pertama. Saya cakap pukul 8, ada yang datang 8.30, ada yang datang pukul 9. Nak belajar, buatlah cara nak belajar. Kita ada masa seminggu je lagi ni. Saya nak kena make sure awak semua ni boleh menari dah. So esok saya tak nak ada yang lambat. Pukul 8 tepat semua dah berkumpul dekat sini. So semua pelajar pun dibenarkan balik. Cikgu Syalini pun pulanglah ke rumah. Dan keesokan harinya berulang baliklah benda yang sama. Cikgu Syalini pun mengajarlah anak-anak murid dia yang 30 orang ni asas tarian tradisional Melayu dengan penuh lemah gemalai, diikuti dengan lagu tradisional Melayu. Pelajar-pelajar dia termasuk Cikgu Syalini pun mendendangkanlah lagu tarian ulik mayang yang sungguh lemah, lentuk tangannya. Macam tu lah. So pelajar-pelajar dia makin lama makin bagus. Cikgu Syalini pun turut memuji pelajar-pelajar dia. 30 orang ni Cikgu Syalini puji semua orang. Baguslah kamu ni. Saya tak pernah lagi jumpa
pelajar saya baru masuk hari kedua, yang mana tak reti menari tu dah boleh menari dah. Yang mana ada asas, saya boleh cakapkan ada 2-3 orang memang perfect. Awak semua ni saya rasa event ni akan berjaya lah. Saya akan make sure awak semua boleh menari ulit mayang seperti orang dulu-dulu. Itulah keyakinan yang diberikan oleh Cikgu Syalini. Jadi lepas dah mengajar macam tu, sedar tak sedar dah pukul 11 malam. Jadi Cikgu Syalini bersama pelajar-pelajar dia pun masing-masing pulanglah ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya, pada hari Rabu, pelajar-pelajar ni dibenarkan sesi rehat, iaitu tak ada kelas pada hari Rabu. Kelas yang seterusnya akan berlangsung pada hari Khamis dan juga Jumaat. Jadi hari Rabu tu masing-masing boleh buat aktiviti bebas lah. Tak kisahlah nak buat apa, nak praktis apa yang dah diajarkan oleh Cikgu Syalini boleh, tak nak praktis pun boleh, suka hati hang lah. So pada malam Selasa tu, sebelum menjelang ke hari Rabu tu, selepas dah balik pulang ke rumah, Cikgu Syalini pun dah mandi. Sambil tu hati Cikgu Syalini pun rasa gembira lah juga, sebab hari kedua tu pelajar-pelajar dia semua bagus-bagus kan. Semua menari, yang mana tak boleh menari tu dah boleh menari dah. Jadi dalam kepenatan badan dia tu pun, dia pun baring lah dekat atas katil dia. So dia tengah baring-baring dalam pukul 12 lebih tau. Dia belum lena pun lagi, mata pun masih terbuka, dia masih terbayang hari Khamis nanti aku nak ajar dia orang tarian apalah, step macam mana lah pula. So telinga dia ni boleh tertangkap satu bunyi. Dah lah rumah dia sebiji je kat belakang tu, keadaan sunyi sepi lah, sepatutnya tak ada pun bunyi suara orang ke, bunyi bising apa-apa ke. Tiba-tiba telinga dia terdengar alunan muzik tradisional yang teramat lama. Bukan daripada CD player dia ke, bukan lagu ni yang Cikgu Syalini pernah dengar ke, lagu ni dia tak pernah dengar pun, tetapi memang cukup mengasyikkan. Orang cakap alunan muzik Melayu lama ni memang dapat membuatkan Cikgu Syalini ni seakan-akan dah mula nak menari tau. So dia tersentak lah, lagu ni daripada mana? Aku tak ada pula pasang apa-apa lagu kat rumah aku ni. So dia pun bangun daripada katil dia, menuju ke ruang tamu rumah dia. Daripada area ruang tamu tu lagi jelas kedengaran bunyi alunan muzik tradisional lama ni tau. So dia pun mencarilah sekitar rumah dia, daripada mana lagu ni datang kan. Dekat area ruang tamu ni makin kuat pula. Jadi dia pun buka lah pintu rumah dia, pintu depan tu, dan alangkah terkejutnya dia, tak salah lagi, alunan muzik ni datangnya daripada dewan di mana tempat dia mengajar tu. Dan dewan seperti yang aku katakan tadi, bukanlah jauh sangat pun. Jadi memang logik lah Cikgu Syalini fikirkan, ada orang gunakan dewan ke? Setahu aku, Encik Mustafa cakap selepas pukul 12 malam, mana ada sesiapa boleh gunakan dewan. Dah tak kisahlah untuk mengajar ke, untuk membuat latihan sendiri ke, mana boleh dah. Jadi Cikgu Syalini tengoklah ke arah dewan tu, tak sah lagi, memang daripada dewan ni. So dalam hati Cikgu Syalini, aku pergi tengoklah, manalah tahu kan ada pelajar-pelajar aku yang praktis ke, manalah tahu rupa-rupanya boleh je gunakan dewan tu. So Cikgu Syalini pun salin pakaian dia apa semua, dia pun berjalanlah secara perlahan menuju ke arah dewan di mana dia buat latihan tadi. Dan sewaktu dia menuju ke arah dewan tu, kalau korang nak tahu, dewan dia, dekat tepi dewan tu, dia ada tingkap-tingkap yang bercerminkan nako. Tahu tak nako? Macam zaman sekolah dulu, yang cermin sekeping tu. Dekat dewan tu penuh cermin macam tu tau. Sebab dewan tu, kalau korang nak bayang, senang lah. Dia macam kelas dekat sekolah lah, senang cerita. So daripada cermin luar tu, Cikgu Syalini ni dah boleh nampak lah siapa yang ada kat dalam dewan ni, dengan lampu tak pasang, dengan bergelap macam ni. Dan bila dia sampai dekat tepi dewan tu, dia cubalah tengok ke arah dalam kan. Dengan alunan muzik tu memang kuat betul lah, bergema dekat dalam dewan tu. Jadi bila dia perhatikan kat dalam dewan tu, tiba-tiba mata dia tertangkap, rupa-rupanya dekat dalam dewan tu, dia boleh nampak ada 6 orang perempuan, seakan-akan pelajar dia juga, tengah duk sakan menari ulit mayang kat dalam dewan tu. Dan apa yang membuatkan mata Cikgu Syalini ni seakan-akan terpukau, disebabkan 6 orang ni mengenakan pakaian tradisional Melayu, pakaian tradisional tarian ulit mayang, daripada atas sampai bawah. Ke-6 orang perempuan ni mengenakan pakaian yang cantik, dan tarian diorang bagi Cikgu Syalini cukup
cukup sempurna. Kalau orang tu tak reti menari, memang tak dapat lemah gemalai macam enam orang ni. Dalam hati Cikgu Syalini, dia seakan-akan tidak percaya dan dia nak tahu siapakah 6 orang penari yang aku nampak ni yang tengah menari dalam dewan ni. Dia tak fikir pun pada masa tu disebabkan dah terlalu terpukau dengan tarian tu. Biasalah cikgu tari kan, tengok pula orang tari perfect punya, memang cantik punya, lembut macam tu. Dia tak ada fikir seram lah. Yang dia fikir, aku nak kenal lah dengan 6 orang ni. Macam mana diorang boleh menari? Perfect betul. Dia tak terfikir langsung kenapa ada 6 orang, tak pasal lampu. Macam mana 6 orang ni boleh masuk dalam dewan? Jadi lepas dah dalam setengah jam dia tengok perempuan-perempuan 6 orang ni menari macam tu, dia pun pulanglah ke rumah seakan-akan tak ada apa jadi pun. Bagi Cikgu Syalini, tak apalah, biarlah esok pagi aku nak jumpa Encik Mustafa ni, aku nak tanya siapakah gerangan 6 orang yang menari ni. Cikgu Syalini nak berkenalan lah. Yelah, cikgu tari yang profesional dapat pula tengok 6 orang yang reti menari lebih hebat daripada dia. Mana Cikgu Syalini tak nak berkenalan? So dia balik pada malam tu. Keesokan harinya, hari Rabu, tak ada aktiviti. Cikgu Syalini pun pergilah berjumpa dengan Encik Mustafa ni. Lalu Cikgu Syalini pun tanyalah Encik Mustafa, semalam lebih kurang pukul 12 lebih ada 6 orang menari dalam dewan ni. Saya nak tahulah siapa. Ada ke pelajar-pelajar lain yang saya tak tahu ataupun tenaga pengajar yang Encik Mustafa jemput daripada tempat lain ke? Tetapi alangkah terkejutnya Cikgu Syalini. Seperti yang aku katakan tadi, Encik Mustafa cakap setahu dia tak ada siapa boleh gunakan dewan tu selepas pukul 12 malam. Dan agak tak logik untuk sesiapa boleh masuk secara haram kat dalam dewan tu, sebab dia merupakan penganjur dekat event tu. Jadi kena ada kelulusan dia kalau sesiapa nak gunakan perkhidmatan dekat situ. So Cikgu Syalini berulang-ulang kali tanya kalau macam tu ada tak orang lain yang Encik Mustafa jemput. Tetapi Encik Mustafa menafikan. Encik Mustafa cakap kalau pengajar yang ajar tarian tradisional Melayu Ulik Mayang, hanya awak seorang je saya jemput, tak ada orang lain. Sebab bajet untuk event ni pun mana besar, kami bayar awak pun dah mahal dah. Tak adalah, seingat saya, setahu saya tak ada pun orang lain selain daripada pelajar-pelajar awak yang 30 orang tu. So bila dengar macam tu, Cikgu Syalini ni dah agak takut sikit. Dia seakan-akan tidak percaya. Biar betul Encik Mustafa ni. Kalau macam tu, kalau dewan tu tak boleh guna selepas pukul 12, macam mana 6 orang perempuan tu boleh masuk kat dalam dewan tu? Lagipun siapakah gerangan 6 orang penari yang aku nampak mengenakan pakaian dan juga tarian dia orang cukup sempurna. Boleh cakap hari Rabu tu, malam tu nak menjelang ke hari Khamis tu, Cikgu Syalini tak boleh tidur lena. Sebab apa dia tak boleh tidur lena tau? Sebab dia asyik termimpi-mimpi, dia asyik teringat-ingatkan, dia tak puas hati selagi dia tak dapat jawapan siapakah 6 orang yang menarikan lagu Ulik Mayang kat dalam dewan tu. Dia memang rasa tak tenang. So menjelang sahaja hari Khamis malam Jumaat tu, telah berlaku lagi satu kejadian, dan kejadian kali ni yang telah membuatkan Cikgu Syalini tak tunggu pun event tu berlangsung ke tak. Event tu hari Sabtu pagi tu juga Cikgu Syalini pulang ke rumah yang terletak kat Semenyih tu. Dia terus pulang ke rumah. Sebab apa? Sebab kejadian yang berlaku hari Khamis malam Jumaat tu cukup menyeramkan, guys. Hari Khamis malam Jumaat pun telah menjelma. Pada malam inilah disaksikan bulan purnama. Jam telah pun menunjukkan pukul 8 malam. Cikgu Syalini macam biasa je. Dia pergi ke dewan tu untuk mengajarkan pelajar dia yang 30 orang ni asas tarian tradisional Melayu. Yelah, hari tu dah Khamis dah. Esok dah Jumaat. Tinggal sehari je lagi. Jadi pada malam hari Khamis tu, malam tu Cikgu Syalini kerah pelajar-pelajar dia. Tak boleh main-main dah. Salah sikit je Cikgu Syalini marah. Salah sikit je memang kena maki. Sebab apa? Sebab Cikgu Syalini tahu tak ada banyak masa dah dia ada. Malam ni pelajar-pelajar dia kena pandai menari dah. Dah tak boleh dah. Ada yang tersalah lah. Ada yang menari. Orang cakap ulik mayang, ulik mayang. Nari juga macam robot tu. Mayang diulik. Ada menari macam tu. Baik kau tak payah menari. Geram pula aku kan. So Cikgu Syalini mengajar.
tak ada apa yang luar biasa pun. Belum lagi part menyeramkan. Jadi kelas pun macam biasalah, habis pukul 11 malam, pelajar-pelajar dia pun baliklah ke rumah, manakala Cikgu Syalini pula pulanglah ke homestay yang terletak dekat belakang dewan tu. Tengah dia pulang, dia pun mandi, rehatkan badan apa semua. Malam tu pula perut berkeroncong, lapar pula. Cikgu Syalini pun ambil lah biskut sambil duduk dalam bilik dia. Dia pun tengok majalah sambil mengunyah lah, makan biskut, makan biskut. Tengah dia makan biskut tu lah, tiba-tiba kucing Zaf berbunyi. Geram pula aku. Weh, weh. Orang nak cerita seram, dia pun nak borak. Tunggu jap. Aku senyapkan kucing jap. Jadi sedang Cikgu Syalini makan biskut sambil tengok majalah ke atas katil tu, secara tiba-tiba guys, telinga dia tertangkap alunan muzik Melayu lama yang sama. Kali ni bila dia dengar, dia dah cam dah. Ini muzik yang aku dengar malam hari Selasa hari tu. Dan tak salah lagi, muzik ni Cikgu Syalini dah happy dah tau. Dia tak rasa takut, tetapi dia rasa gembira. Sebab apa? Sebab pada malam ni aku boleh lagi jumpa 6 orang pelajar tu. Dan kali ni aku nak tegur. Kalau aku nampak diorang tengah menari kat dalam dewan tu, aku nak terus tanya dia. Tanya Encik Mustafa pun, Encik Mustafa boleh tak kenal pula kan. Better lah aku bersuai kenal sendiri. Jadi Cikgu Syalini pun tak buang masa. Dia berhenti makan biskut, dia campak majalah tu, dia pakai, dia bersiap apa semua. Lalu dia pun dengan pantas pergi ke arah dewan. Sebab apa dia pergi ke arah dewan? Sebab dia dah tahu dah muzik yang sama, mesti muzik tu datang daripada dewan yang sama juga, tak ada kat tempat lain. So sewaktu dia bergegas pergi ke arah dewan tu, dia tengok lagi dekat cermin yang sama juga. Dekat tepi dewan tu ada cermin-cermin nako yang boleh tengok ke dalam dewan tu. Lalu Cikgu Syalini pun mengendap tengok ke dalam dewan. Dan memang lagu tu bergema dengan cukup kuat tau. Lagu tradisional Melayu, Ulik Mayang lah senang cerita. Lagu Ulik Mayang. Ulik Mayang diulik, ulik dengan mentala jemala. Macam tu lah lebih kurang lagu dia. So lagu Ulik Mayang tu bergema. Sambil tu mata Cikgu Syalini tu tengokkan kat dalam dewan yang gelap tu. Dan alangkah gembiranya Cikgu Syalini, dekat tempat yang sama, dekat posisi yang sama, dia nampak ada 6 orang perempuan yang mengenakan pakaian Ulik Mayang sedang menari mengikut rentak lagu dengan penuh lemah gemalai macam tu. 6 wanita ni menari membelakangi, tidak memandang langsung ke arah Cikgu Syalini, seolah-olah ke-6 penari yang cukup lemah gemalai ni tidak sedar bahawa mereka sedang diperhatikan oleh Cikgu Syalini kita ni daripada arah luar. Jadi selepas Cikgu Syalini nampak 6 orang ni menari lagu Ulik Mayang dengan penuh lemah lembut macam tu, dia pun dah terpikat. Tiba-tiba Cikgu Syalini rasa nak tegur. Mana dah tahu nak beramah mesra lah, nak tanya korang ni siapa. Perfect betul lah korang ni menari kan. Lalu Cikgu Syalini pun tak buang masa, terus memberi salam. Dekat luar tu dia terus bagi salam. Dah lah perempuan tu tengah menari, tiba-tiba Cikgu Syalini, Assalamualaikum. Kamu sini. Saya kat luar ni. Assalamualaikum. Dan sebaik sahaja Cikgu Syalini bagi salam macam tu, alunan muzik Ulik Mayang tu masih lagi kedengaran macam biasa. Tetapi alangkah terkejutnya Cikgu Syalini, tiba-tiba ke-6 orang penari ni, korang bayangkan suasana dia ni seram guys. Korang bayangkan tengah menari Ulik Mayang tu, tiba-tiba ke-6 penari wanita ni secara serentak berhenti menari. Seakan-akan terus berhenti tau. Dia bukan secara perlahan ke apa. Dia macam kau tengah menari, tiba-tiba bila Cikgu Syalini kasih salam je, serap. Macam tu. Dan mereka semua membelakangi Cikgu Syalini ni tadi. Tetapi 6 serentak tau berhenti menari macam tu. Dan bila Cikgu Syalini nampak ke-6 orang penari tu tiba-tiba berhenti terus macam tu, dalam hati Cikgu Syalini yang daripada tadi terpegun, excited tadi, dah mula berdebar dah.
Apa hal dia orang berhenti menari secara serentak ni? Dah lah tak jawab, aku bagi salam ke enam-enam ni tak jawab, hanya membisukan diri. Dan secara tiba-tiba selepas dah berhenti tu, secara serentak juga keenam-enam wanita ni tadi memusingkan badan dia orang menghadap ke arah Cikgu Syalini yang sedang tercegat dekat luar dewan tu, melihat dia orang daripada salah satu cermin tu tau. So bila keenam-enam wanita ni memandang tepat ke arah Cikgu Syalini, lagilah hati Cikgu Syalini tu berdebar-debar. Dia dah tergamam dah. Seluruh bulu roma yang ada kat badan Cikgu Syalini dah meremang dah. Lagi-lagi pula selepas untuk pertama kalinya dia dapat melihat wajah keenam-enam wanita ni tadi, tak ada seorang pun yang dia boleh ingat, tak ada seorang pun yang dia kenal. Dan memang betul, keenam-enam pelajar ni ataupun keenam-enam gadis ni bukanlah pelajar, bukanlah daripada kelas aku. Aku tak pernah nampak pun muka mereka ni. Tetapi muka mereka bukan menakutkan. Muka Melayu klasik. Muka memang muka macam perempuan yang cantik-cantik. Cumanya mata dia orang tak berkelip, seolah-olah tercegil memandang ke arah Cikgu Syalini ni. Dan korang nak tahu apa yang membuatkan Cikgu Syalini tak cukup tanah dia lari? Sebab dalam 5 minit jugalah, sebaik sahaja keenam-enam wanita ni memandang ke arah Cikgu Syalini, secara tiba-tiba keenam-enam wanita ni memandang tepat ke arah Cikgu Syalini, dan secara tiba-tiba keenam-enam wanita ni daripada tercegat kaku tak ada buat apa, secara lajunya tiba-tiba mereka pun dah mula menari dengan sungguh pantas sampai terkena cap ni. Okey, korang bayangkan suspend dia macam mana tau. Dia menari macam tu dan lagi menakutkan, sambil mata tercegil tengah menari lagu Ulik Mayang dengan laju tu, enam-enam ni meluru pergi ke arah Cikgu Syalini, menghampiri Cikgu Syalini. Bila Cikgu Syalini nampak keenam-enam wanita ni tengah menari lagu Ulik Mayang sambil mata tercegil menghampiri Cikgu Syalini macam tu, kau ingat dia nak stay situ? Cikgu Syalini pun dah tahulah, oh my god, ini bukan orang gila. Dia terus cabut lari selaju yang boleh, macam kau tengok hantu kat Limah tu. Dan sebaik saja Cikgu Syalini dah sampai kat rumah, dia berdebam, dia tutup je pintu depan, meluru terus masuk dekat dalam bilik dia, melompat ke atas katil, lalu dia pun selubung kepala dia. Dia dah takut gila dah. Dan lagi menyeramkan, kalau korang nak tahu, secara tiba-tiba lagu yang dia dengar tadi, lagu Ulik Mayang yang dia dengar daripada arah dewan tadi, tiba-tiba makin kuat pula. Seakan-akan Cikgu Syalini boleh rasa seolah-olah lagu tu datang menghampiri kawasan rumah dia. Dan makin jelas Cikgu Syalini pun memberanikanlah diri dia, buka sedikit selimut yang dia selubung tadi tu untuk tengok ke dalam bilik dia. Tetapi alhamdulillah dia tak nampak apa pun. Nasib baiklah kat dalam bilik aku ni tak ada enam-enam wanita ni muncul. Tetapi sebaik sahaja dia memandang ke arah tingkap, sebab dekat dalam bilik Cikgu Syalini ni ada tingkap tau, ada 2 tingkap yang sebaris. Bila dia pandang ke arah tingkap, alangkah terkejutnya Cikgu Syalini. Dekat luar tingkap, dia boleh nampak di sebalik langsir dia tu, sebabkan dekat luar rumah dia tu ada cahaya, so dia boleh nampak lah kalau ada orang berdiri kat tingkap tu, dia boleh nampak bayang-bayang. Dia nampak ada 6 bayang-bayang susuk tubuh, tak tahulah lelaki atau perempuan. Tetapi Cikgu Syalini tahu dah, bila ada 6 orang berdiri kat luar tingkap aku, tak lain tak bukan, ini mesti wanita-wanita yang menari dekat dewan tadi, sekarang ni dah duduk dekat tingkap. Lalu bila Cikgu Syalini nampak macam tu, dia pun selubung. Cikgu Syalini baca apa yang dia tahu sehinggalah dia tertidur. Dan keesokan harinya
Cikgu Syalini dah rasa tak sedap hati dah, tetapi disebab tanggungjawab pada hari Jumaat tu dia habiskan juga, dia langsaikan juga apa yang boleh dia ajar juga. Dan akhirnya hari Sabtu pagi tu, awal-awal pagi lagi Cikgu Syalini pun pulanglah ke rumah. Dan kalau korang rasa cerita ni habis kat situ je, belum lagi guys. Sebaik saja Cikgu Syalini dah sampai kat rumah pada hari Sabtu tu, tengah dia duduk lepak-lepak dekat rumah pada malam tu, tiba-tiba perut dia lapar. Jadi bila perut dia lapar, dia pun malas nak masak. Yalah, sebab baru balik daripada Pahang, jauh pula kan. So dia decide untuk pergilah keluar makan. So dia keluarlah makan, dia bawa kereta, dia makanlah dekat area taman perumahan dia tu. Selepas dah makan apa semua, dia pun pulanglah ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah tu, jiran dia, Makcik Sabariah ni, tengah tengok TV kat ruang tamu. So daripada area ruang tamu Makcik Sabariah ni, Makcik Sabariah memang boleh nampak lah yang Cikgu Syalini ni baru pulang, baru balik daripada pergi makan. So Cikgu Syalini pun bila nampak Makcik Sabariah, Cikgu Syalini pun senyum je lah sambil memberi salam. Assalamualaikum Makcik Sabariah. Makcik Sabariah pun kasihlah salam balik. Waalaikumsalam. Baru pulang makan ke? Baru balik makan ni, penat. Biasalah, kan saya baru balik daripada Pahang. Lalu lepas dah borak macam tu, Cikgu Syalini pun minta izin untuk masuklah ke rumah. So Cikgu Syalini macam biasalah, masuk ke rumah, rehat, tidur apa semua. So keesokan harinya, hari Ahad tu, awal-awal pagi lagi, Cikgu Syalini ni dah bangun dah. Sebab apa? Sebab dia nak pergi ke studio. Yelah, dah seminggu dia tinggal studio dia. So dia nak tengok lah studio dia okey ke tak, dah berkemas ke belum, apa semua kan. Pada masa yang sama, Makcik Sabariah ni tengah siram pokok bunga. So bila Makcik Sabariah ni ternampak Cikgu Syalini ni nak pergi bekerja, Makcik Sabariah ni tegurlah cikgu. Cikgu, awalnya bangun tak rehat dulu ke? Lalu Cikgu Syalini pun cakap lah kat Makcik Sabariah, tak adalah, hari ni tak ada kelas pun. Saya bangun pagi ni, saya nak kena pergi studio, ada benda nak kemas sikit lah. Dan apabila macam tu, Makcik Sabariah ni tanyalah, nak kemas lah, patutlah kau bawa ramai betul pelajar-pelajar nak tolong kemas studio juga ke? Lalu Cikgu Syalini pun, apa maksud makcik ni ramai? Pelajar-pelajar mana ni? Tak adalah. Ni mana budak-budak yang semalam ikut kau balik tu? Lagilah Cikgu Syalini jam. Apa yang Makcik Sabariah merepek ni? Rupa-rupanya selepas diterangkan oleh Makcik Sabariah, kalau korang nak tahu, selepas Cikgu Syalini yang lapar tadi tu pergi keluar makan, sebaik saja dia balik ke rumah. Kan aku cakap pada masa tu Makcik Sabariah tengah duduk kat ruang tamu kan. So dia boleh nampak lah Cikgu Syalini ni baru balik, tengah buka pintu kereta apa semua. Tetapi apa yang Makcik Sabariah nampak dekat dalam kereta Cikgu Syalini tu, bukan cikgu seorang, tetapi macam ramai pula. Seolah-olah ada perempuan lain, ada penumpang-penumpang lain. Selepas diterangkan oleh Cikgu Syalini, saya seorang je, mana ada orang lain. Saya tak ada masa nak bawa orang lain. Biar betul Makcik Sabariah. Makcik Sabariah cakap waktu kau balik semalam, aku malas nak tegur, aku bajetkan pelajar-pelajar kau lah. Sebab itulah aku tak ada buat apa pun. Aku tengok dalam kereta kau tu, meriah betul kelas dia ni kan. Ramai betul perempuan yang dia bawa balik. Dan selepas daripada kejadian tu, dikatakan barulah Cikgu Syalini kita ni demam selama seminggu. Dan selepas dia mendapatkan rawatan, dikatakan bahawa pusat rawatan tu cakap nasib baiklah ini bukanlah benda yang serius, bukanlah sesuatu benda yang berat. Kemungkinan tapak kawasan event tu disebabkan dekat hutan, disebabkan dekat kawasan terpencil. Cikgu Syalini pula memainkan lagu-lagu lama, lagu-lagu klasik, ulit mayang apa semua. Kemungkinan adalah makhluk-makhluk halus ataupun jin-jin yang dah suka dan yang dah tertarik dengan alunan muzik dan juga gerak tari yang ditunjukkan oleh Cikgu Syalini ni. So kemungkinan disebabkan itulah Cikgu Syalini ni dah terkena gangguan, dan disebabkan Cikgu Syalini ni tak ada langsung solo
solat. Sepanjang kat sana tak solat rupanya. Sebelum memulakan apa-apa aktiviti, tak ada bermula dengan bismillah, tak ada baca ayat pelindung. Jadi ustaz tu cakap lagi senanglah benda tu mengikut. Sebab benda ni memang sukalah orang-orang yang tak ikut perintah Allah ni, yang tak solat, yang tak ada langsung masuk tandas tu baca doa ayat pelindung ke apa. So selepas dah mendapatkan nasihat ustaz tu, alhamdulillah ustaz tu pun berjaya juga memulihkan keadaan Cikgu Syalini kita ni. Tanpa Cikgu Syalini sedar, rupa-rupanya makhluk halus ataupun jin yang dekat kawasan event tu telah mengikut Cikgu Syalini ni balik. Sebab Cikgu Syalini ni tak ada bersihkan diri, tak ada lah sebelum bergerak tu, sebelum keluar daripada tapak tu, bacalah apa-apa surah ayat pelindung ke. Sebab itulah benda ataupun jin yang dekat tapak event tu ikut daripada Kuantan, ikut sampai ke rumah Cikgu Syalini. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang semua dapat pengajaran dan iktibar daripada kejadian yang menimpa Cikgu Syalini kita ni. Tak kisahlah kita nak buat apa-apa aktiviti, tak kisahlah senam robik ke, ajar orang menari ke, ajar orang apa-apa pun, ingatlah kalau kita masuk kawasan orang, kita kenalah masuk dengan penuh adab, kita kenalah hormat tempat tu. Lagi-lagi pula kalau kita ni sebagai Islam, kalau kita masuk ke suatu tempat yang baru tu, bacalah ayat pelindung, bacalah doa keselamatan diri. Lagi-lagi pula kalau perjalanan jauh ke, travel ke negeri orang ke apa, dan jangan sesekali buat perkara-perkara yang tak elok selagi mana kita ni tolonglah hormat. Selagi ada kat tempat orang tu, hormat, jangan ikut kepala kau je. So aku harap korang semua terhibur dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. I love you all. Bye.